Edisi Buletin Selatan 4 Mei 2015. Silakan kehebatan 4.0 mahu pecahkan Malaysia Book of Record. Gabung Johor anjurkan program belia bermotosikal berselawat. Sementara itu, polis meminta hentikan spekulasi kes kemalangan lebuh raya Duke. Di Mersing, kereta dirempuh kanak-kanak maut. Dan akhir sekali, seorang warga emas maut terhidu asap kebakaran. Salam sejahtera. Johor bakal menganjurkan perhimpunan motosikal dan kereta terbesar di Malaysia pada tahun ini menerusi karnival Silakan Kehebatan 4.0. Ketua Biro Penerangan Majlis Gabungan NGO Negeri Johor Gabung, Abdullah Yusof berkata, penganjuran yang diadakan bertujuan menghimpunkan golongan belia di serata negeri ini mensasarkan penyertaan lebih 10,000 buah motosikal dan kereta bagi memecahkan Malaysia Book of Record. Dan pada 31 hari bulan akan diadakan, dan pada hari itu juga, pada 30 hari bulan itu juga kita, insyaAllah kita nak memecahkan rekod Guinness Book Record Malaysia. Sekarang 7,000 motor berkumpul. Dan sekiranya melebihi daripada 7,000, wakil daripada Guinness Book Record akan datang. InsyaAllah Gabung Johor bersama dengan Selah Kehebatan dengan pesatuan-pesatuan motor, terutama di Johor dan luar Johor, kita akan memecahkan rekod. Ini maknanya kalau kita pecah ni, ini kita sama-samalah kita pecahkan rekod untuk motor terbanyak, Guinness Book Record yang terbanyak di Malaysia. Pada 31 hari bulan akan diadakan perhimpunan kereta. Kereta ni daripada perangkat yang kecil sampai yang besar. Dan kita maklumkan kepala lori pun ada datang. Kepala lori lebih kurang dalam 50 ke 100 kepala. Dia nak bersama kita mengalu-alukan. Itu kita jangkakan dalam lingkungan 7,000 ke 10,000 kereta. Belia memberitahu pemberita sewaktu sidang media Majlis Pelancaran Silakan Kehebatan 4.0 di Stadium Tertutup Majlis Perbandaran Pasir Gudang MPPG. Karnival yang akan berlangsung dari 29 hingga 31 Mei ini akan diisi dengan pelbagai aktiviti menarik, khususnya bagi golongan belia serta pameran-pameran kenderaan seperti motosikal moden dan retromania, pameran kereta serta seminar keselamatan dan salah laku oleh pihak berkuasa. Karnival selama 3 hari tersebut akan diadakan di Dataran Mahkota, Kota Iskandar, Nusajaya. Tambah Abdullah, lebih 600 pengawal keselamatan akan ditugaskan pada karnival berkenaan bagi memastikan kelancaran sepanjang program berlangsung. Untuk tahap keselamatan ini, kita berhubung dengan polis, dengan JPJ dan kita menyediakan 600 urus setia. Marshal 600 ni marshal je. Kat marshal tuan-tuan fikirlah kan, kalau dia seorang 2 pasang t-shirt je, satu t-shirt dah harga berapa? Boleh kira kat situ je. Makna dia kat sini, kita ada marshal 600 orang marshal. Itu tak masuk urus setia lain. Tak masuk urus setia selawat. Makna dia kita punya tenaga yang nak bergerak ni melibatkan sukarelawan tak kurang 1,000 orang. Sementara itu, bersempena karnival Silakan Kehebatan 4.0 ini, Majlis Gabungan NGO Negeri Johor turut akan menganjurkan program belia bermotosikal berselawat Malam Cinta Allah dan Rasul. Menurut Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor, selaku penasihat program Datuk Nur Gadot, pelbagai pengisian aktiviti menarik berbentuk keagamaan akan dilangsungkan pada malam 30 Mei iaitu solat hajat berjemaah dan program khatam bacaan Al-Quran 30 juzuk beramai-ramai. Malam itu kita mencadangkan selepas maghrib ada salat hajat berjamaah ramai-ramai. Kalau 60,000 masuk rekod mana ada seorang jamaah macam tu ramai. Selepas itu saya mencadangkan ada 60 anak muda yang fasih Quran. Kita khatam Quran 30 juzuk malam. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Pelancaran Silakan Kehebatan 4.0 di Stadium Tertutup Majlis Perbandaran Pasir Gudang MPPG. Turut hadir pada majlis tersebut Timbalan Pengarah Belia di Jabatan Belia dan Sukan Negeri Abdul Rahim Mat Sharif, Pengarah Program Muhammad Shahliza Mohi serta ahli-ahli Majlis Tertinggi Gabung Negeri Johor. Dalam ucapannya, Datuk Nur Gadot juga turut mencadangkan pada malam tersebut untuk mewujudkan tabung wakaf bertujuan untuk kutipan amal bagi membantu pembinaan masjid di Kemboja dan di New Zealand. Baru ni ada satu hamba Allah datang nak bina masjid dekat pelancongan di New Zealand yang pada mulanya tak ada manusia sekarang. Dia dah beli tanah. Satu di Kemboja, dia akan buat masjid negeri yang akan diresmikan oleh Perdana Menteri yang bukan Islam.
Kalau boleh malam tu buat tabung untuk wakaf 2 masjid ini. Polis meminta semua pihak termasuk media supaya menghentikan sebarang spekulasi mengenai kes kemalangan di Lebuhraya Duke Kuala Lumpur yang mengakibatkan 3 kematian termasuk bayi perempuan berusia 7 bulan kemarin. Ketua Pasukan Trafik Bukit Aman, Datuk Muhammad Fuad Abdul Latif berkata, kenyataan yang tidak tepat mengenai insiden itu boleh menjejaskan siasatan polis dalam usaha mendapatkan kebenaran. Pihak polis telah menahan seorang lelaki berusia 31 tahun dan seorang perempuan berumur 35 tahun susulan kemalangan maut itu. Kedua-dua individu yang ditahan telah dibebaskan dengan jaminan polis dan dikehendaki melaporkan diri semula ke Balai Polis Trafik Kuala Lumpur dalam masa 2 minggu ini. Sementara itu, siasatan masih dijalankan di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan menggesa orang ramai yang menyaksikan. Siasatan awal mendapati kemalangan itu melibatkan Mitsubishi Pajero yang dipandu Fairul Nizam dan 2 Perodua Myvi. Untuk berita selanjutnya, kita kembali selepas ini. Saya memilih produk Restrong ni kerana penghasilannya amat meningkat. Di kawasan yang bermasalah boleh meningkatkan hasil FFB di tahap yang optimum. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Kembali semula. Seorang kanak-kanak lelaki maut manakala bapanya patah tulang bahu serta rusuk kiri apabila kereta yang dinaiki mereka dirempuh kereta lain dalam satu kemalangan di Jalan Jamaluang, Mersing semalam. Ketua Polis Daerah Mersing, Deputi Superintendent M. Kumar berkata, mangsa Ahmad Ibrahim Ahmad Nizam maut di tempat kejadian selepas mengalami kecederaan parah di bahagian kepala. Dalam kejadian kira-kira 9 pagi itu, pemandu Prodo Viva Muhammad Zuhal Adli Jazlan, 21, gagal mengawal kenderaannya ketika melalui Selekoh sebelum terbabas ke laluan pertentangan lalu bertembung dengan Proton Wira yang dipandu bumper mangsa Ahmad Nizam Nordin, 46 tahun. Ahmad Nizam yang bekerja di syarikat Air Johor Holding Sedan Berhad SAJ daerah Mersing ketika itu dalam perjalanan ke Johor Bahru bersama isteri dan 3 orang anaknya. Bagaimanapun, isteri dan 2 anaknya yang lain tidak mengalami kecederaan. Mayat Ahmad Ibrahim telah dibawa ke hospital daerah Mersing untuk bedah siasat, sementara bapanya dihantar ke hospital yang sama untuk rawatan. Kumar berkata kes itu kini disiasat di bawah Seksyen 21-1 Akta Pengangkutan Jalan 1957. Seorang warga emas maut dalam satu kebakaran rumah teres 2 tingkat yang berpunca daripada api colok di tingkat bawah kediaman tersebut di Taman Daya semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Sulaiman Saleh berkata, rumah kos rendah tersebut didiami mangsa bersama isteri dan 3 anaknya sejak 12 tahun lalu. Dalam kejadian kira-kira pukul 7 pagi itu, mangsa Ling Yong On, 50 tahun yang bekerja sebagai pemandu bas di Singapura, tidak sempat menyelamatkan diri dan dipercayai maut akibat terhidu asap tebal. Kejadian berlaku ketika isteri mangsa keluar dari rumah sejam lebih awal untuk pergi ke pasar manakala anak lelakinya yang berusia 16 tahun tidur di rumah kawan. 2 anak mangsa yang berusia 22 tahun dan 19 tahun yang tidur di bilik berasingan pula berjaya menyelamatkan diri dari tingkat atas rumah dengan bantuan jiran selepas terhidu bau asap. Sementara itu, mangsa dikatakan baru pulang dari Singapura sekitar pukul 3 pagi dan dipercayai terlalu letih sehingga masih tidur tanpa menyedari kejadian kebakaran yang berlaku. Kebakaran bermula dari api colok tempat sembayang di ruang tengah tingkat bawah rumah dan mayat mangsa tidak mempunyai kesan terbakar atau luka. Sekian saja edisi Buletin Selatan yang bersiaran di pusat penyiaran kami di Nusa Jaya, Johor. Salam takzim.